A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-113 insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di surah Al-Ma'idah ayat 32 sehingga ayat 36 insya-Allah. Ayat 32 sehingga ayat 36 daripada surah Al-Ma'idah, iaitu muka surat kita ialah muka surat yang ke-113 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita akan baca insya-Allah daripada ayat yang ke-32 surah Al-Maidah, muka surat 113 insya-Allah. Dalam muka surat sebelum daripada ni, iaitu muka surat 112, kita telah baca separuh daripada muka surat 112 ni menceritakan tentang kisah anak Nabi Adam. Kisah dua orang anak Nabi Adam, Qabil dan juga Habil. Di mana Qabil telah membunuh Habil. Dan kemudian selepas daripada itu, dia tidak tahu kerana apa, kerana dia dengki. Jadi kita tengokkan bahawa perasaan dengki ini telah banyak menyebabkan manusia ini rosak. Dengki, takabur, iblis dan sebagainya menyebabkan manusia ini lari daripada agama, sanggup melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas daripada itu, maka setelah daripada Qabil ni telah membunuh Habil, maka dia tidak tahu macam mana nak selesaikan masalah tu. Jadi dia bawa Habil yang dibunuh tu, kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala tunjukkan melalui seekor gagak yang menanam seekor gagak yang mati yang lain. Jadi selepas daripada tu dia kemudian telah lari, dan begitulah maka habis cerita tu dalam muka surat 112. Sekarang kita berada di muka surat 113. Allah Ta'ala ceritakan pengajaran, kesimpulan. Kita tengok Allah Ta'ala ceritakan kisah pembunuhan anak Nabi Adam tersebut tu di tengah-tengah ketika Allah Ta'ala nak menceritakan tentang ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang Bani Israel, kejahatan Bani Israel, penyelewengan Bani Israel, kecerewetan Bani Israel, kejahatan mereka tak nak patuh kepada apa yang diajak oleh Nabi Musa, yang disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam, menyebabkan selepas daripada itu mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun di dalam satu tempat yang kita namakan sebagai, sekarang dinamakan sebagai Teh, iaitu satu padang pasir, iaitu di Sinai. Di mana tempat tu dengan tepatnya wallahu alam tak penting bagi kita, tapi 40 tahun mereka di situ, dan akhirnya yang kita sebutkan semalam bahawa kebanyakan daripada mereka, majoriti daripada mereka telah mati, termasuklah Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun telah meninggal di Sinai tersebut. Selepas daripada itu, Bani Israel dipimpin oleh Yusha' bin Nun. Dan kemudian apabila selepas daripada itu, Allah Ta'ala ceritakan kisah anak Nabi Adam ni. Jadi daripada kisah itu kita akan lihat dari muka surat 113 ni, Allah Ta'ala membuat satu pengajaran. Terima kasih kepada yang memberi komen, memberi feedback terhadap suara dan juga video. Terima kasih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa min ajli zalik dalam muka surat ini 113, wa min ajli zalik, oleh daripada itulah, daripada sebab itulah. Zalik itu maksudnya ialah merefer kepada apa yang telah dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, iaitu dia bunuh. Jadi Allah Ta'ala kata wa min ajli zalik, oleh kerana itulah, oleh kerana pembunuhan itu, oleh kerana perbuatan itulah, katabna ala bani Israel, Allah Ta'ala telah menuliskan ala Bani Israel, ke atas Bani Israel, iaitu Allah Ta'ala telah membuat satu ketetapan, satu prinsip, satu kaedah
termasuklah juga kepada kita lah pada hari ini juga, iaitu annahu man qatala nafsan, bahawa sesungguhnya siapa-siapa saja yang membunuh satu jiwa. Satu jiwa maknanya ialah satu manusia. Yang jiwa maksudnya jiwa manusia lah kan. Kalau jiwa haiwan ke jiwa binatang tu cerita lain. Tapi orang yang membunuh satu jiwa manusia yang lain bighairi nafsin, bukan kerana kisos, bukan kerana dia ni bunuh, melakukan sabit, melakukan pembunuhan terhadap orang lain, au fasadin, ataupun bukan kerana dia membuat kerusakan. Sebab kadang-kadang dia buat satu fasad. Kerusakan di sini bukanlah maknanya kerusakan tu kerusakan terhadap orang lain, tapi ulama-ulama tafsir kata fasadin di sini ialah kemungkinan dia kufur. Jadi kufur maknanya murtad. Jadi orang murtad pun sebenarnya dia membuat satu kerusakan di atas muka bumi tu. Kita kena jangan rasa bahawa kerusakan ni orang rosakkan orang, tak. Fasadin sini kemungkinan dia membuat satu kekufuran, dia telah kufur, ataupun dia telah berzina sedangkan dia dah musan, dia dah berkahwin, kemudian dia berzina. Itu sebenarnya adalah merupakan satu fasad juga. Sebab kita tengoklah keadaan sekarang pada hari ini. Oleh kerana manusia ni bebas kan, nak berzina tak berzina, tengokkan apa yang berlaku di negara-negara barat. Jadi sebenarnya itu kita katakan bahawa itulah sebenarnya telah berlaku kerusakan yang besar di atas muka bumi ni, kerana mereka tu bebas kan. Jadi kebebasan itu merupakan satu fasad. Jadi Allah Ta'ala kata itu adalah satu fasad. Ataupun yang ketiga, ulama tafsir kata ialah apabila mereka ni qata'ut tariq. Qata'ut tariq maksudnya melakukan ketakutan kepada manusia, membuat kejahatan kepada manusia kan. Buat apa-apalah, iaitu membuat di mana menyebabkan manusia itu takut. Jadi itu kita panggil dia, kalau zaman dulunya di padang pasir itu kan mereka akan menghalangi manusia. Orang takut nak berjalan, orang takut nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat kan. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, daripada Yaman ke Hadramaut, Nabi sebut kan. Jadi pada masa tu semua orang takut nak lalu padang pasir ni kan. Sebab apa? Sebab ada qata'ut tariq, yakni orang-orang yang mengganas, merompak di jalan-jalan ni kan, di jalan padang pasir ni kan. Jadi itu semua tu juga hukuman dia adalah boleh sampai kepada dibunuh. Jadi itu juga adalah fasad. Memang tu kita nampaklah kan fasad kan, tapi zina ni juga adalah fasad, kufur juga adalah fasad. Jadi Allah SWT kata, kalaulah seseorang itu membunuh seorang yang lain, bukan kerana kisos, bukan kerana zina muhsan, bukan kerana dia ni qati'ut tariq, melakukan ketakutan kepada manusia lain, ataupun bukan kerana kekufuran, bukan kerana sebab-sebab itu lagi, maka fil ardi faka'annama, maka sesungguhnya sebab-sebab tadi, sebab-sebab yang dibenarkan. Jadi kalau bukan sebab-sebab tadi, maka Allah Ta'ala kata maka dia seolah-olah faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olahnya dia telah membunuh seluruh manusia. Sebab cerita yang kita baca daripada kisah anak Nabi Adam tadi tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata waman ahyaha, kemudian kalau terbalik tu apa? Iaitu ahyaha, dia menghidupkan tu bukan maknanya menghidupkan daripada mati, menghidupkan, tapi maksudnya dia tidak mengganggu kehidupan, dia membiarkan manusia itu, dia tidak mengganas, dia tak buat satu-satu kejahatan kepada manusia. Maka faka'annama ahyanna sajami'a, maka seolah-olahnya dia telah menghidupkan manusia seluruhnya. Jadi satu tu nampak macam satu, tapi sebenarnya besar. Ulama-ulama tafsir banyaklah kan menjelaskan perkara ni, iaitu kan satu manusia tu sebenarnya mahal. Jadi kita tak boleh mempermain-mainkan kan. Tapi apa yang berlaku sekarang kita tengok kan, kalau orang barat di negeri barat, kalau seorang saja rakyat mereka ni dibunuh ke ataupun diapa-apakan ke di mana-mana negeri atas dunia ni, mereka akan sibuk kan. Mereka kadang-kadang sanggup untuk melakukan satu-satu benda yang tak logik kan, iaitu mengambil tindakan terhadap negara tersebut. Kerana apa? Kerana rakyat dia telah dikacau dalam negara tersebut, kerana rakyat dia. Tapi kita tengok sekarang apa yang berlaku. Umat Islam kan di mana-mana kan bukan saja dibunuh, dibuat, diseksa dan sebagainya kan. Kita tengoklah apa yang berlaku sekarang, tapi tidak ada siapa yang nak menghiraukan. Jadi seolah-olahnya nyawa seorang manusia Muslim pada hari ini itu lebih murah daripada nyawa, kadang-kadang tu nyawa satu binatang kan. Itulah nak kita katakan bahawa dahsyatnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ungkitkan balik kan, nak naikkan balik. Sebenarnya nyawa manusia ini adalah satu benda yang penting dan tak boleh diapa-apakan, tak boleh dibuat main-main, tak boleh
dihukum, dibunuh dan sebagainya dengan sebab yang sangat-sangat ringan, tak boleh, kecuali sebab-sebab yang besar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat. Sekarang ni rasul kami telah datang kepada kamu. Kepada kamu iaitu Bani Israel. Jadi Bani Israel iaitu tu orang Yahudi berada di Madinah tu. Jadi Allah Ta'ala kata, sekarang ni rasul kami dah datang kepada kamu bil bayyinat, dengan tanda-tanda, dengan mukjizat dan sebagainya. Summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun. Tapi banyak di kalangan mereka ni masih juga apa, iaitu musrifun, melampaui batas, maksudnya melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun rasul dah datang dah nak ceritakan, tapi bukan mereka terima pun. Bani Israel bukan mereka terima Nabi pun, mereka tolak, mereka tak nak beriman pun, dan macam-macam lah perangai mereka yang Allah Ta'ala telah jelaskan di tempat-tempat yang lain. Seterusnya kita akan tengok ayat yang ke-33, insya-Allah. Ayat 33. Ayat 33 ini dikatakan, disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, sebab turunnya adalah kerana pada masa Nabi SAW berada di Madinah, ada satu bani, satu kabilah. Kabilah itu dipanggil Uraniyin. Itu masyhur, Uraniyin. Uraniyin ini satu kabilah, tak ramai dia, tapi dia sakit. Jadi dia datang ke Madinah dan dia kata dia Islam lah. Kemudian dia datang ke Madinah, kemudian diceritakan kepada Nabi SAW bahawa dia ni sakit. Jadi tak jelaskan, sebutkan sakit apa, dia sakit saja. Kemudian tiba-tiba dia pun Nabi SAW pun memberilah nasihat kepada dia, kamu pergilah kepada unta pemeliharaan, iaitu unta zakat lah kan, unta sedekah kan, ada di simpan satu tempat dan ada penjaga di situ. Ini kira unta-unta ini unta kerajaan. Unta kerajaan, lalu ada penjaga dia, dan Uraniyin ini, kaum Uraniyin ini, kabilah Uraniyin ini disuruh oleh Nabi SAW untuk pergi minum daripada abwal dan juga alban, iaitu air kencing dan juga air susu unta tersebut. Jadi daripada sinilah ada fiqh menyebutkan bahawa dibolehkan, sama ada dibolehkan atau tidak kita ni meminum air kencing tu, air kencing unta. Sebab itulah kita tengok sekarang di Mekah ke di mana ke, kan ada orang jual air kencing unta kan. Kemudian tu kadang-kadang mahal, kadang-kadang tu macam-macam kadang-kadang tipu kan, air kencing orang pun dikata air kencing unta, dimasukkan dalam botol dijual, macam-macam perangai orang kan. Jadi kita, kalau kita nanti bila dah boleh pergi ke di Mekah ke Madinah kan, buat haji, buat umrah ni kan, jaga-jaga sikit kan. Sebab pendapat yang mengatakan air kencing unta tu boleh minum dan sebagainya, itu adalah satu pendapat, bukannya pendapat mazhab kita kan. Jadi dalam mazhab kita, kecuali orang sakit-sakit yang dahsyat dan tidak ada penyakit lain, tidak ada penyembuh lain, itu cerita lain, itu ada banyaklah pendapat-pendapat pula kan. Tapi yang kita tak boleh, dia tetap najis. Air kencing unta adalah najis. Jadi kita nak cerita sini ialah orang ni. Jadi sebenarnya orang yang katakan, pendapat yang mengatakan tidak najis tu ialah kerana kisah inilah, kisah itu Uraniyin. Jadi Uraniyin ini, dia pun, mereka pun pergilah ke kerana Nabi SAW dah perintahkan mereka untuk pergi minum air susu. Jadi mereka pun pergilah minum. Mereka duduk di situ kan, mereka minum air kencing unta tu, mereka minum susu unta tu. Lama kelamaan maka mereka pun sembuh daripada penyakit mereka tu. Apabila mereka sembuh, apa yang berlaku? Mereka bukanlah berterima kasih. Bahkan apa yang mereka buat ialah mereka bunuh tu penjaga tu. Penjaga itu, orang penjaga tu adalah merupakan orang yang bekerja lah kepada Nabi SAW, kepada orang Islam kan, untuk menjaga unta tu. Mereka bukan sekadar bunuh, kemudian mereka bunuh dan kemudian mereka ambil unta-unta tersebut kan, dan mereka bawa lari. Jadi kisah ini, maka turunlah ayat ini. Sebagaimana kata setengah pandangan ulama, ahli-ahli tafsir, dia kata sebab turunnya ayat 33 surah Al-Ma'idah ini adalah berkaitan dengan kisah Uraniyin. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah. Allah Taala kata sesungguhnya balasan orang-orang yang yuharibuna Allah, yuharibuna maknanya ialah memerangi. Jadi apa mereka ni memerangi siapa? Bukan memerangi Allah kalau kita tengok kan, tapi mereka ni bunuh orang Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala sifatkan siapa yang membunuh orang Islam, yang memerangi orang Islam, yang buat jahat kepada orang Islam, sebenarnya dia ni sebenarnya telah memerangi Allah.
dan juga memerangi rasulahu wa rasulahu. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, siapa-siapa yang menyerang orang Islam tanpa sebab kan, tanpa sebab yang ni kan, mengambil harta orang Islam, menakutkan orang Islam dan sebagainya, sebenarnya mereka telah melakukan satu kejahatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya orang-orang yang memerangi, dulu kita dengar cerita kan, cerita apa ni, kolonialisme lah, penjajahan lah, macam-macam kan, orang-orang kafir ni datang menjajah. Sebenarnya mereka itu sedang menjajah, apa ni, sedang memerangi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata balasan dia apa? Orang-orang yang memerangi Allah dan juga Rasul. Ini dipanggil hukum dalam Islamnya, dalam fiqh dipanggil muharabah. Kita ada macam-macam kan, kita ada minum arak, kita ada orang yang berzina, kita ada orang yang murtad, kita ada orang yang mencuri, kita ada hukum dia macam-macam kan. Kemudian satu ada hukum tu ialah hukum dia, nama dia muharabah. Muharabah itulah maksudnya, iaitu orang-orang yang memerangi Allah. Tapi bukanlah maksud memerangi Allah itu memerangi, iaitu menakut-nakutkan orang Islam melakukan satu perkara yang ni. Jadi ulama-ulama mengatakan termasuk dalam kes ini ialah kalau orang tu merompak. Sebab tu ulama-ulama fiqh dia membezakan di antara merompak dan memerangi. Memerangi itu maksudnya mencuri dan muharabah. Mencuri dan merompak. Sebab mencuri itu dia mencuri dalam keadaan senyap-senyap saja kan. Orang tak tahu, barang tu hilang tiba-tiba kan. Orang curi slipper ke kan, orang masuk dalam rumah ketika kita tidak ada di rumah ke. Tapi muharabah ni macam peragut, menakutkan orang kan. Ataupun rompak orang di jalan kan dan sebagainya, itu perompak bersenjata kan, menakutkan orang, itu termasuk dalam muharabah. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sesungguhnya balasan orang-orang yang muharabah, yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada, dan kemudian itu dia melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Kerusakan ini sebab itulah general dekat sini kan, setengah ulama memasukkan di sini juga ialah orang yang mengedar dadah kan. Sebab apa? Mengedar dadah ni merosakkan orang ramai, syabu kan, jadi merosakkan orang ramai. Termasuk, jadi sebab Allah Ta'ala sebut sini iaitu memerangi dan juga wayas'au, dan dia itu berusaha untuk membuat fasadan fil ardi, itu fil ardi fasada. Apa hukuman dia? An yuqattalu, hendaklah dia tu dibunuh, au yusallabu, atau dia ada atau sini, yusallabu, disalib. Disalib sini mengikut mazhab Syafi'inya ialah disambung, ada makna selepas daripada dibunuh maka dia tu digantung situ, diperlihatkan kepada orang ramai selama tak lebih daripada 3 hari. Itu menurut sebahagian daripada pandangan ulama Syafi'i kan. Jadi yusallabu, mereka tu disalib, bukan disalib mati, bukan maknanya hidup-hidup disalib kan kemudian dibiar mati, bukan, tapi maknanya dibunuh kemudian digantung situ, diletakkan, ditunjukkan kepada orang ramai. Au yusallabu au tuqatta'a aydihim, dipotong tangan mereka, wa arjuluhum min khilaf, dan kaki mereka min khilaf, terbalik, iaitu dipotong tangan kanan dan dipotong kaki kiri, terbalik macam tu. Itu hukuman dia. Allah Ta'ala kata au yunfau minal ardi, ataupun mereka itu dijauhkan daripada muka bumi, iaitu maksudnya ialah dijauhkan, dipanggil di pulau ataupun dipanggil di buah negeri daripada satu tempat tu. Jadi dia mesti diletakkan di negeri yang tertentu, kau duduk di situ, kau jangan lari. Jadi kena ada report, kena ada jaga kan, itu maksudnya. Ataupun bolehlah dikata, setengah ulama kata iaitu bolehlah dikatakan dipenjarakan. Jadi sekarang ni kita ada 4 hukum 4 hukum disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi hukuman ini adalah hukuman merupakan, kita panggil dia sebagai ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tetap, tapi dia tu didatau atau dia bukannya dan sebagainya. Sebab itulah ulama-ulama Syafi'i kata maka hukuman ini, iaitu 4 jenis hukum ini adalah bergantung kepada apakah kesalahan yang dibuat tu. Sebab ada kadang-kadang tu dia menakutkan orang tapi dia tak bunuh orang, tak sempat nak bunuh orang ke, tak sempat nak rompak. Kadang-kadang dia bunuh orang dan dia rompak barang. Kadang-kadang dia bunuh saja tapi tak rompak barang. Kadang-kadang dia rompak barang tapi dia tak bunuh orang. Jadi kita ada 4 keadaan. Jadi ulama Syafi'i kata kalau dia bunuh orang tapi dia tak rompak barang, maka orang tu akan dibunuh. Kalau dia rompak orang kemudian dia bunuh orang tu, maka dia ni akan dibunuh dan disalib. Kemudian kalau mereka ni kan merampas barang orang tapi tak bunuh, maka dan menakut-nakutkan, maka dia akan dipotong tangan kanan dan dipotong tangan kiri. Tetapi kalau dia menakutkan saja tapi dia tak bunuh, maka diyumfau, maka akan dibuang negeri yang tadi tu.
Jadi itu adalah 4 keadaan yang disebutkan ulama Syafi'i kita hukum daripada ayat ini, ayat 33 surah Al-Maidah. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Zalika lahum khizyun fid dunya. Itulah dia balasan. Khizyun tu maknanya balasan ke atas mereka. Khizyun, balasan ke atas mereka semasa di dunia. Allah Ta'ala tetapkan macam tu. Kemudian walahum fil akhirati azabun azim. Di akhirat mereka akan kena lagi, mereka akan dapat lagi balasan yang Allah Ta'ala akan kena menunggu mereka di hari akhirat nanti. Seterusnya ayat 34, illa, Allah Ta'ala kata melainkan. Maksudnya illa ini ialah pengecualian keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berikan kepada mereka jika sekiranya apa? Illa allazina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Melainkan orang-orang yang tabu, maknanya bertaubat, min qabli, sebelum daripada an taqdiru alaihim, sebelum daripada mereka ini ditangkap. Maknanya kalau dah kena tangkap, dah masuk penjara, dah kena tahan dah, tiba-tiba baru bertaubat, maka tak diampunkan, tak boleh diampunkan. Tapi kalau mereka bertaubat sebelum daripada itu, mereka meninggalkan perkara sebelum itu, banyak di kalangan sahabat-sahabat juga kalau kita tengok kan, mereka itu adalah merupakan dulunya adalah qati'ut tariq. Mereka menakut-nakutkan orang di jalan-jalan kan, di padang pasir kan, tapi selepas itu mereka bertaubat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini orang yang bertaubat sebelum daripada ditangkap. Maka Allah Taala kata apa sini? Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Ghafur dan juga Maha Rahim. Artinya ialah apa? Artinya Allah Ta'ala ni mengampunkanlah dosa mereka. Maknanya mereka tak kenalah azab akhirat tu. Tapi ulama-ulama Syafi'i kata, jika sekiranya mereka melakukan di atas dunia ni satu perkara yang berkaitan dengan hak hamba, maksudnya dia bunuh orang ke, mungkin dia ambil harta orang ke, maka dia tidak akan diampunkan. Maka dia mesti juga bayar. Bayar apa? Iaitu kena bayar juga denda dia tu, kena bayar dia balik kan harta yang telah dirampas dan sebagainya. Sebab itulah dia kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan sini ialah dia kata min qabli an taqdiru alaihim. Jadi hudud ini, had ini kan, balasan ini, jadi ulama-ulama Syafi'i ada banyak pendapat lah kan juga kan, itu dalam masalah macam mana. Jadi pendetailan ni saya tak akan sebutlah di sini kan. Kita boleh refer lah insya-Allah dalam perbincangan fiqh yang lebih detail tentang hukum bagaimana kalau orang tu dia bertaubat sebelum ditangkap, bertaubat selepas daripada ditangkap. Yang pentingnya kalau dia bertaubat selepas daripada ditangkap ialah dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebelum daripada dia ditangkap, sebelum daripada kena, maka dia bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan dia. Adapun selepas daripada itu, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah itu Maha Ghafur dan juga Maha Rahim. Seterusnya ayat yang ke-35. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu yang pertama takwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kemudian wabtaghu utlubu, maksudnya carilah, maknanya tuntutlah, ilaihil wasilah, kepada Allah ini al-wasilah, ataupun kepada takwa ini al-wasilah. Al-wasilah tu maknanya jalan, maknanya. Tapi bagaimanakah yang dimaksudkan dengan jalan ini? Ulama menyebutkan secara ringkasnya, maksudnya ialah kullu ma yuqarribu ila Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu benda yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu nama dia wasilah. Dalam tafsiran perkara ni, kerana Allah Ta'ala menyebutkan sini secara general kan, maksudnya wasilah, maksudnya jalan. Jalan tu mana? Apa-apa cara saja, maka kita dituntut, kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mencari jalan bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itulah maka ulama-ulama menghalalkan apa-apa saja yang harus, apa-apa saja yang mana dia boleh mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka perkara itu boleh dilakukan oleh kita. Sebab dipanggil carilah apa-apa saja wasilah yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu kan. Jadi yang pertama sekali bertakwa, yang kedua kena carilah jalan bagaimanapun, dan yang ketiga Allah kata wajahidu fi sabilihi, hendaklah kamu berjihad. Jadi artinya jalan, cari, jadi takwa, kemudian cari wasilah, kemudian berjihad. Jadi tak bolehlah bertakwa tapi tak cari jalan, kena cari jalan. Kemudian tak bolehlah cari jalan kemudian tapi tiba-tiba tidak berjihad, tak boleh. Berjihad tu tetap tidak ditinggalkan.
Sebab itulah ulama-ulama dulu, walaupun mereka ni adalah seorang ahli sufi, walaupun mereka ni seorang yang ahli tarikat yang hebat, tapi mereka tetap juga adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah kisah-kisah kan, para tabi'in kan, para sahabat dan sebagainya, mereka adalah mujahidin. Mereka adalah orang-orang yang bekerja menyumbangkan tenaga kan, berusaha untuk menyumbangkan Islam ni kepada semua manusia lain kan. Sebab itulah tanggungjawab kita di atas dunia ini. Abdullah ibn Mubarak sebagai contohnya, seorang yang hebat seorang yang hebat yang telah berjuang. Dia ada tempat khusus di mana di perbatasan negara Islam tu kan. So 4 kali setahun dia katakan bahawa dia akan pergi di sana, dia akan jaga, dia akan bekerja untuk mengembangkan Islam di kawasan yang mana belum lagi Islam tu. Itu seorang yang sufi yang hebat. Abdullah ibn Mubarak, dia ada kitab dia, kitab zuhud tapi dia berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adalah merupakan fardu ain, satu kewajipan Allah Taala minta daripada kita semua kan, cari jalan dan kemudian al jihad wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dengan begitulah saja kamu akan tuflihun, kamu akan berjaya. Kemudian ayat yang terakhir, innal ladzina kafaru, Allah Taala kata sesungguhnya orang-orang yang kafir. Terbalik daripada tu lau anna lahum ma fil ardi jami'an, kalaulah mereka ini, bagi mereka ni semua benda atas dunia ni milik mereka. Kalau kita tengoklah kan orang kafir sekarang ni, orang barat yang kafir, sebagai contohnya kan, mereka taklah memiliki segala-galanya atas dunia ni kan. Tapi Allah Ta'ala bawa andaian di sini kan, kalaulah manusia ni dia ada semua benda atas dunia dia punya, gitu kan. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an, semua benda jami'an, maka Allah Ta'ala kata wa mislahu ma'ahu, dan kemudian lepas daripada tu kan, tambah lagi kan, mana lebih daripada itu lagi lah, mana lebih daripada apa atas dunia ni dia punya. Allah Ta'ala kata liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah, dia bawa benda tu, dia punya miliki semua tu kan, dan kemudian dia nak tebuskan diri dia apa tu di hari akhirat. Allah Ta'ala tu sebab apa? Azab hari akhirat ni dahsyat. Azabi yaumil qiyamah, sebab orang kafir memang kena azab. Allah Ta'ala sebutkan dah dalam Quran banyak sangat, orang kafir tak beriman dia akan kena azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala buat andaiannya, mereka ni harta ni semua atas dunia ni mereka milik, dan kemudian mereka nak tebuskan diri mereka, nak minta selamat kan, adakah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau tidak? Agak-agaknya Allah Ta'ala kata di sini kan, ma tukubbila minhum, tak akan diterima. Jadi apa, kalaulah satu dunia ni 2 kali ganda pun mereka ni nak tebus, Allah Ta'ala tak terima. So apa kata, kalaulah hanya sedikit, harta pun ada 1 juta, 1 juta tu sedikit nak bandingkan dengan dunia ni. Satu pulau pun berjuta-juta kan harga ni kan. Bayangkan dunia ni dia punya kan. Jadi maknanya kalau manusia yang mempunyai harta yang sedikit, walaupun dia kata dia bilioner lah, tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak tebus bilion ke apa ke, Allah Ta'ala tak terima. USD ke apa, pound sterling ke, euro ke, Allah Ta'ala tak terima kan. Allah Ta'ala kata ma tukubbila. Jadi kita nak bandingkan sekarang, kita nak bayangkanlah betapa sebenarnya dunia ini sangat-sangatlah murah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi katakan kalaulah dunia ini kan menyamai sebelah sayap nyamuk. Berapa nilai seekor nyamuk? Tak ada nilai. Kalau sayapnya berapa nilai dia? Tak ada nilai. Sebelah sayap nyamuk, Allah SWT kata kalaulah dunia ini nilainya sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala tak akan beri walaupun seteguk air kepada orang kafir. Artinya, adakah Allah Ta'ala beri seteguk air kepada orang kafir pada hari ini? Yes, Allah Ta'ala beri. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa nilai sebelah sayap nyamuk tu lebih rendah lagi, nilai dunia ni lebih rendah lagi daripada nilai sebelah sayap nyamuk. Jadi bagaimana mereka akan nak tebuskan diri mereka? Adakah Allah Ta'ala terima? Ini semua Allah Ta'ala punya kan. Jadi oleh kerana itulah maka kita sedarkan, kalau kita ada harta sedikit, takkanlah kita ni sanggup untuk menggadaikan agama semata-mata kerana nak dapatkan dunia yang sedikit dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata walahum azabun alim, bagi mereka itu azab yang sangat-sangat pedih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita daripada semua azab-azab ni, dan moga-moga Allah Ta'ala insya-Allah kan, moga-moga Allah Ta'ala jadikan orang yang beriman, orang yang patuh kepada Allah, bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mencari wasilah, dan orang-orang yang berjihad
dan berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.